Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berada pada muka surat yang ketiga. Cuba lihat pada baris yang pertama. Aminah, Aminah. Anak panah ni bermaksud jikalau kita hendak berhenti, apa akan jadi pada huruf yang terakhir, iaitu huruf nun yang berbaris di atas. Bulat ini adalah tanda berhenti. Jikalau kita hendak baca dan berhenti pada huruf nun yang berbaris di atas pada asalnya, apa akan jadi pada nun ini jikalau kita hendak berhenti di sini? Maka apabila kita hendak berhenti, kita kena matikan ataupun jadikan huruf nun yang berbaris di atas ini bertanda mati atau sukun. Maka kita tidak boleh baca begini, Aminah, berhenti. Tidak boleh. Tetapi yang boleh adalah Amin, 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 iaitu ketika waqaf atau berhenti, huruf akhir dibaca sukun, iaitu dimatikan dia. Kita cuba lihat pada baris yang pertama. Nasta'in, tidak boleh dibaca nasta'inu, adalah menjadi kesalahan atau salah. Tetapi kita kena waqafkan nun yang berbaris ini dengan sukun. Maka kita akan baca nasta'in, nasta'in, muhtadin. Baris yang kedua, ainal yaqin, ainal yaqin, wa turi sinin. Baris yang ketiga, yakdzibun, mustahziun. Baris yang keempat, mu'ridun, muslihun. Baris yang kelima, fil uqad, fil uqad. Okey, perhatikan di sini. Ketika di sini kita membaca panjang, mu'ridun, kita membaca panjang sebab terdapat huruf waw yang tidak berbaris sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini. Maka huruf sebelumnya perlu dibaca panjang, maka panjangnya pun diteruskan sehingga berhenti. Kita baca mu'ridun. Tetapi di sini tidak terdapat penyebab untuk dibaca panjang, iaitu tidak terdapat huruf waw yang tidak berbaris atau tidak terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Juga tidak terdapat huruf alif yang tidak berbaris. Maka kita baca pendek, lalu kita berhentikan huruf dal menjadi fil uqad, fil uqad. Kenapa kita bunyi lantunan atau qalqalah pada huruf dal? Kerana dal apabila pada asalnya ini berbaris di bawah ditukar kepada baris sukun, maka sudah pasti perlu dibaca menjadi qalqalah. Kita akan baca fil uqad. Di sini pun sama juga, huruf dal adalah huruf qalqalah. Apabila bertanda sukun, maka mesti dibunyikan lantunan suaranya atau qalqalah. Maka kita akan baca iza hasad, iza hasad. Baris yang keenam, fi tadlil, fi tadlil.
Perlu dibaca panjang kerana terdapat penyebab untuk dibaca panjang, iaitu terdapat huruf ya yang tidak berbaris dan sebelumnya berbaris di bawah. Fi tatlil ashabil fil. Baris yang ketujuh, yakhtalifun minal mumtarin. Minal mumtarin. Kita berpindah ke muka surat berikutnya, muka surat 4, Iqra 5. Okey, pastikan kita waqafkan huruf yang terakhir atau kita jadikan huruf yang terakhir yang berbaris ini kepada tanda sukun. Kita baca. Tarik nafas. Wa qaumuhuma lana abidun wa ma bainahuma la'ibin. Baris yang kedua, Zalikal fawzul azim. Matikan huruf mim yang berbaris kerana kita hendak waqaf di sini. Seterusnya, Kadzalika najzil muhsinin. Baris yang ketiga, Fartaqibhum wastabir. Hum fiha khalidun. Baris yang keempat, Fil azabi mushtarikun. Malakum la tanasarun. Seterusnya, Wa aktsaruhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. Seterusnya, A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Seterusnya, Kahashimil muhtazir. Perlu baca pendek di sini kerana tiada sebab untuk dibaca panjang, iaitu tiada huruf ya yang berbaris, yang tidak berbaris. Lalu kita baca pendek. Seterusnya, Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Okey, di sini perlukan penjelasan kenapa kita berhenti dengan membunyikan atau membaca bil marhamah. Kenapa huruf ta menjadi huruf ha? Okey, itulah dia pertukaran yang berlaku, iaitu apabila kita berhenti pada huruf ta begini di hujung perkataan, maka dia akan berubah menjadi huruf ha. Huruf ta tidak berfungsi pada waqaf atau pada berhenti, tetapi dia akan berfungsi atau berbunyi dengan huruf ta berbaris apabila dibaca sambung. Maka kita berhenti di sini. Kita perlu tukar huruf ta kepada huruf ha dan dimatikan atau dibariskan sukun huruf ha yang telah ditukar tadi. Maka kita akan baca Watawasau bil marhamah. Diharap para pendengar dapat faham. Seterusnya,
Irama dzatil imad. Perlu diqalqalahkan atau diadakan lantunan suara kerana huruf dal apabila bertanda sukun atau ditukar kepada baris sukun, maka hendaklah dibaca mengikut kaedah qalqalah, iaitu terdapat lantunan suara. Sekali lagi, Irama dzatil imad. Seterusnya, wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Sekian, diharap para pendengar dapat faham dan mengulang-ulang bacaan sehingga betul dan tepat. Sehingga bertemu lagi.